Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Nama saya Ashraf Shazam bin Ashif Fairuz. Soalan satu, bolehkah saya perkenalkan diri semenjak kecil hingga sekarang? Okay, saya dilahirkan di Langkawi, di Hospital Langkawi pada 1 Oktober 2003. Saya bersekolah di Langkawi tadika selama 6 tahun. Saya duduk di Langkawi. Selepas tu saya terus berpindah ke Alor sebab ayah saya tukar pekerjaannya daripada Langkawi ke Alor. Jadi bila saya ke Alor ni, kawan-kawan saya yang lama dah tak jumpa lah. Sampai sekarang pun entah mereka kat mana. Jadi saya bersekolah di sekolah kebangsaan Jalan Pegawai. Saya habiskan 6 tahun pengajian saya sampai darjah 6 di situ. Dan Alhamdulillah saya dapat keputusan IPSR 5A. Ada seorang kawan yang masih kekal sampai hari ini yang saya bertemu di SKJP ni. Seterusnya saya melanjutkan pelajaran ke SMK Seri Ampang selama 3 tahun. Dekat situ saya berpisah sekali lagi dengan semua rakan saya. Jadi saya kenalah buat rakan-rakan baru dekat sini. Dia susah juga, tapi orang-orang yang dekat SMK Seri Ampang ni semua baik-baik. Jadi senanglah nak berkawan dengan mereka. Dekat sini juga saya belajar banyak benda baru, macam cara nak buat PowerPoint, mengendalikan komputer, semua saya belajar kat sini. Dan akhir sekali saya keluar dengan keputusan PT3 10A. Seterusnya saya melanjutkan pelajaran ke Sekolah Menengah Teknik Alor. Sebab apa saya memilih sekolah teknik? Sebab semasa saya Form 3, kaunselor daripada sekolah teknik hadir ke SMK Seri Ampang dan mempromosikan. Jadi saya pun minat dalam bidang kejuruteraan. Jadi saya pun ambil peluang ni untuk sambung ke sekolah teknik. Di sekolah teknik ni 2 tahun, Form 4 dan Form 5. Pada waktu saya tingkatan 4, saya duduk di luar. Pada waktu Form 5, saya duduk di asrama. Tapi waktu Form 5 ni dah start pandemik. Jadi saya sempat masuk asrama dalam seminggu 2 minggu macam tu, cuti awal tahun. Lepas tu duduk di rumah study online. Jadi susah. Itulah, saya baru duduk 2-3 minggu di asrama, dah kena balik rumah. Lepas tu dah boleh balik semula ke sekolah pada bulan 6, bulan 7. Dia semua diberi pilihan sama ada nak terus kekal di asrama ataupun nak duduk di luar menjadi outsider. Tapi saya tetap saya nak duduk asrama. Jadi saya teruskan duduk di asrama di sekolah teknik sehinggalah habis SPM. Alhamdulillah keputusan SPM saya 10A, 9A+ dan 1A solid. Soalan 2. Pencapaian saya seperti yang saya telah beritahu, saya dapat 10A, iaitu 9A+ dan 1A solid. Saya mengambil 10 subjek: Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sejarah, Pendidikan Islam, Kejuruteraan Elektrik, Matematik Tambahan, Fizik, Kimia dan Sejarah. Yang saya dapat A solid tu adalah Bahasa Melayu, yang lain semua A+. Siapakah saya 6 tahun akan datang? Jadi sekarang saya 18, 6 tahun akan datang 24. Saya 18 sampai 19, jangkaan saya akan berada di Matrix untuk menghabiskan. Kemudian dalam 4 tahun ke 5 tahun saya akan sambung degree dalam bidang engineering ataupun IT. Dan seterusnya, kalau saya sambung dalam bidang engineering, mungkin saya akan berdaftar di bawah BEM sebelum saya menjadi graduated engineer. Dan
pada usia 24 mungkin dah boleh bekerja, ataupun kalau saya memilih untuk sambung master, saya akan sambung master, insya-Allah. Pandangan saya tentang PDPR. Sebelum adanya PDPR ni, selalunya tengok drama apa semua, selalunya pelajaran di rumah ni dilakukan oleh orang-orang yang kaya lah. Jadi bila dah pandemik ni kan semua dah kena mula ber-PDPR, jadi satu benda yang baru. Macam mana saya mengatasi cabaran ketika PDPR? Jadi PDPR ni berlaku semasa saya Form 5. Jadi kawan-kawan, cikgu semua dah kenal. Jadi tahulah cara nak berinteraksi. So bila tak faham tu, tanyalah cikgu personal. Kita tak boleh malu. Sebab kalau kita malu, memang payah nak dapat ilmu. Seterusnya, saya ambil inisiatif cari cara lain untuk dapatkan ilmu selain daripada cikgu. Saya cari channel-channel YouTube yang berpaksikan pendidikan macam matematik tambahan, fizik, dan satu lagi saya gunakan aplikasi Telegram tu untuk cari channel-channel yang membantu saya dalam akademik. Macam ada channel yang menyediakan soalan-soalan. Jadi bila saya buat soalan ni dapat mengukuhkanlah kefahaman saya dalam subjek tu. Pernahkah saya penting kelas jika saya tidak dapat hadir ke kelas? Okey. Pernahkah saya penting kelas? Setakat saya bersekolah ni tak pernah lah. Kalau ya pun sebab saya sakit. Yang saya ingat paling lama saya penting sekolah atau kelas pada saya tingkatan 2 sebab saya demam campak. Tapi Alhamdulillah waktu tu dah cuti pertengahan tahun. Jadi seminggu tu sebenarnya cuti, seminggu lagi tu saya tak ke sekolah. Kalau saya tidak dapat hadir ke kelas, kena beritahu cikgu dululah. Sebab kalau kita tak beritahu, tiba-tiba kita penting, mestilah cikgu marah. Kita kena beritahu dulu. Bagaimana saya belajar di rumah? Saya belajar ni simple je. Saya ikut je apa yang cikgu dah buat. Cikgu dah bagi jadual, start kelas 8, habis kelas pukul 4.30 atau pukul 4. Jadi saya ikut tu. Petang-petang lepas asar sampai maghrib tu waktu saya rehat. Lepas maghrib tu saya akan mula study balik, selesaikan homework ataupun saya akan study lah benda-benda yang lagi yang untuk esok pula. Keluarga memantau. Saya rasa pemantauan keluarga ni amat baiklah. Sebab kalau keluarga kita tak pantau, ibu bapa ke, abang ke, mungkin dia tak dapat tegur lah kalau kita penting PDPR. Jadi kalau ibu bapa ataupun ahli keluarga kita lain pantau kita, mestilah kita masuk sebab kita dah ditegur. Jadi saya rasa memang eloklah keluarga pantau ahli keluarga yang lain dalam sesi PDPR. Menghormati dan menjaga adab dengan guru ni memang penting. Sebab kalau kita tak hormat guru, macam mana ilmu yang cikgu bagi tu nak berkat ke kita? Walaupun cikgu tu, guru tu tak mengajar kita still kena jaga adab dengan guru tersebut. Sebab mungkin guru tersebut akan mendoakan kejayaan kita. Kalau guru tu tak redha dengan kita, jadi mungkin nanti pada masa depan kita susah dengan sebab kita tak hormat dia. Jadi nak hormat cikgu ni senang je. Kita ikut cakap dia, ikut apa yang dia nak. Kalau kita jumpa tu tegurlah. Itulah paling simple.
rakan sebaya saya macam saya dah kata dah kenal, jadi tak ada problem dalam PDPR. Rakan sebaya banyak tanya saya soalan, dan bila rakan-rakan saya tanya soalan, dia dapat menguji kefahaman saya. Kalau saya tak faham, maksudnya saya tak boleh jawab soalan tu, saya akan buat research lah. Saya akan buat kajian dengan lebih mendalam supaya saya dapat jawab soalan rakan saya. Jadi rakan saya ni memang membantu banyak dalam PDPR saya. Motivasi untuk menghadiri kelas PDPR. Sebelum saya start PDPR, sebelum pandemik, sekolah teknik ada panggil satu motivator, iaitu Cikgu Jinggo. Cikgu Jinggo ni kata kita ni kena ada sebab kita nak belajar tu. Dia kata cuba kita buat vision board. Apa tu vision board? Vision board ni kita letak apa yang kita nak. Kita nak 10A+ ke, kita nak 9A, kita letak dalam satu kertas dan kita tulis saya, nama siapa, nak berapa A dalam SPM. Itu salah satu, ialah kita tampal dekat tempat kita belajar tu. Bila kita tengok kertas tu, kita kata, oh, inilah matlamat saya. Jadi itulah boleh jadi motivasi. Yang kedua, mungkin kita boleh tengok video-video yang bermotivasi lah dalam YouTube. Kita kan duduk zaman bila kita search boleh tengok macam-macam dekat Facebook. Lebih baik kita cari benda-benda yang bermanfaat, yang dapat meningkatkan motivasi kita. Itu saja. Sekian, terima kasih.